Matius 8. Yesus turun dari bukit dan banyak orang mengikuti dia. Lalu seorang berpenyakit kulit yang mengerikan datang dan berlutut di hadapannya. Dia berkata, Tuan, jika Tuan sudi, Tuan dapat menyembuhkan saya. Yesus menghulurkan tangannya lalu menjamah dia dan berkata, Aku mau. Sembuhlah. Seketika itu juga penyakitnya tiada lagi. Lalu Yesus berkata kepadanya, Dengarlah, jangan beritahu sesiapa pun hal ini. Tetapi pergilah kepada imam dan mintalah dia mengesahkan kesembuhanmu. Kemudian persembahkanlah korban seperti yang diperintahkan oleh Musa, sebagai bukti kepada semua orang bahawa kamu betul-betul sudah sembuh. apabila Yesus masuk ke Kapernaum, seorang ketua askar Roma menjumpai dia lalu memohon kepadanya. Tuan, orang suruhan saya sakit di rumah. Dia terbaring di katil dan tidak dapat bergerak. Dia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Baiklah, aku akan pergi menyembuhkan dia. Tetapi ketua askar itu menjawab, Tuan tidak usah datang ke rumah. Saya tidak layak menyambut Tuan ke rumah saya. Perintahkanlah saja. Tentu hamba saya akan sembuh. Saya pun di bawah perintah perwira atasan dan di bawah saya juga ada askar-askar lain. Apabila saya menyuruh seorang askar pergi, dia pun pergi. Apabila saya menyuruh askar lain kemari, dia pun datang. Apabila saya menyuruh hamba saya buatlah ini, dia pun melakukannya. Yesus hairan mendengar hal itu. Lalu dia berkata kepada orang ramai yang mengikut dia, Ketahuilah, belum pernah aku menjumpai sesiapa pun antara umat Israel yang mempunyai imam sebesar ini. Ketahuilah, banyak orang akan datang dari timur dan dari barat, lalu menikmati perjamuan di dunia baru Allah bersama-sama Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi orang yang seharusnya menikmati pemerintahan Allah akan dibuang ke kegelapan di luar. Di sana mereka akan menangis dan menderita. Lalu Yesus berkata kepada ketua askar itu, Pulanglah, apa yang kamu percayai itu akan berlaku. hamba ketua askar itu pun sembuh pada saat itu juga. Yesus pergi ke rumah Petrus. Di situ dia melihat ibu mentua Petrus sedang berbaring di tempat tidur kerana demam. Yesus menjamah tangannya, lalu demamnya hilang dengan serta-merta. Dia pun bangun lalu mula melayani Yesus. Apabila hari sudah petang, orang ramai membawa banyak
banyak orang yang kerasukan roh jahat kepada Yesus. Yesus mengusir roh-roh jahat itu dengan sepatah kata sahaja. Dia juga menyembuhkan semua orang sakit. Yesus melakukan semua itu supaya berlakulah apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Dia menanggung penderitaan kita dan menyembuhkan penyakit kita. Yesus nampak orang ramai di sekelilingnya, lalu dia menyuruh pengikut-pengikutnya pergi ke seberang tasik. Seorang guru Taurat datang kepada Yesus dan berkata, Guru, saya bersedia mengikut guru ke mana saja guru pergi. Yesus menjawab, Serigala mempunyai lubang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk berbaring dan berehat. Lalu seorang pengikut yang lain berkata, Tuan, izinkanlah saya balik terlebih dahulu untuk menguburkan jenazah bapa saya. Tetapi Yesus menjawab, Ikutlah aku, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka sendiri. Yesus menaiki sebuah perahu dan pengikut-pengikutnya pergi bersama-sama dia. Tiba-tiba, ribut membadai dan melanda tasik itu sehingga ombak memenuhi perahu. Tetapi Yesus sedang tidur. Oleh itu, pengikut-pengikutnya pergi kepadanya lalu membangunkan dia. Mereka berkata, Ya Tuhan, selamatkanlah kami. Kita hampir mati. Yesus menjawab, Mengapakah kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya kepadaku? Lalu Yesus bangun dan menengking angin dan ombak itu. Dengan segera tasik itu menjadi tenang sekali. Para pengikut Yesus hairan. Mereka berkata, Angin dan ombak pun taat kepada perintahnya. And the waves obey him. Apabila Yesus tiba di seberang tasik di daerah Gadara, dia didatangi oleh dua orang yang dirasuk roh jahat. Mereka keluar dari gua kubur dan mereka sangat ganas, sehingga tiada sesiapa pun berani lalu di situ. Apabila mereka melihat Yesus, mereka berseru, Apakah yang akan engkau lakukan terhadap kami, hai anak Allah? Adakah engkau hendak menghukum kami sebelum waktunya? Tidak jauh dari situ, ada kawanan babi yang sedang makan. Roh-roh jahat itu memohon kepada Yesus, Jika engkau hendak memberitahu kami keluar, seluruh kami masuk ke dalam kawanan babi itu. Pergilah, kata Yesus. Dengan segera, roh-roh jahat itu meninggalkan kedua-dua orang itu, lalu masuk ke dalam kawanan babi itu. Semua babi itu lari ke pinggir jurang, terjun ke dalam tasik, lalu tenggelam. Penjaga-penjaga babi itu lari ke bandar, lalu menceritakan segala perkara itu
dan apa yang telah berlaku kepada kedua-dua orang yang dirasuk roh jahat. Semua orang di bandar itu pergi menjumpai Yesus. Apabila mereka melihat Yesus, mereka memohon supaya dia meninggalkan kawasan mereka. Matius 9. Yesus menaiki sebuah perahu dan menyeberangi Tasik, lalu kembali ke bandar tempat dia tinggal. Di sana, beberapa orang membawa seorang lumpuh yang terbaring di atas tikar kepada Yesus. Ketika Yesus melihat betapa besarnya iman mereka, dia berkata kepada orang lumpuh itu, Teguhkanlah hatimu, anakku. Dosamu sudah diampunkan. Beberapa orang guru Taurat di situ berkata dalam hati, Orang ini mengkufuri Allah. Yesus mengetahui apa yang difikirkan mereka. Lalu dia berkata, Mengapa kamu memikirkan perkara sejahat itu? Manakah yang lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampunkan, atau bangunlah dan berjalan? Aku akan membuktikan kepada kamu bahawa di atas bumi ini, Anak Manusia berkuasa mengampunkan dosa. Lalu Yesus berkata kepada orang yang lumpuh itu, Bangunlah. Angkat tikarmu dan pulanglah. Orang lumpuh itu pun bangun, lalu pulang ke rumah. Apabila orang di situ nampak kejadian itu, mereka ketakutan dan memuji Allah kerana Allah sudah memberikan kuasa yang begitu besar kepada manusia. Yesus meninggalkan tempat itu. Ketika dia sedang berjalan, dia nampak seorang pemungut cukai bernama Matius duduk di tempat memungut cukai. Yesus berkata kepadanya, Ikutlah aku. He told them. Matius berdiri lalu mengikut Yesus. Sementara Yesus makan di rumah Matius, banyak pemungut cukai dan orang yang dihina oleh masyarakat makan bersama-sama Yesus dan pengikutnya. Beberapa orang Farisi nampak hal ini, lalu bertanya kepada pengikut-pengikut Yesus, Mengapa perlu kamu makan bersama-sama pemungut cukai dan orang yang dihina masyarakat? Yesus mendengar pertanyaan mereka, lalu menjawab, Orang sihat tidak memerlukan doktor, hanya orang yang sakit. Carilah makna ayat Alkitab ini. Aku menghendaki belas kasihan dan bukan korban binatang. Itulah sebabnya aku tidak datang untuk memanggil orang yang menganggap diri mereka baik, tetapi orang yang dihina masyarakat. Setelah itu, pengikut-pengikut Yohanes Pembaptis datang kepada Yesus dan bertanya,
Mengapa kami dan orang Farisi kerap kali berpuasa sedangkan pengikut-pengikut guru tidak berpuasa sama sekali? Yesus menjawab, Adakah kamu berharap tetamu di zaman perkahwinan berduka cita selama pengantin lelaki bersama-sama mereka? Tentu tidak. Tetapi akan tiba masanya pengantin lelaki itu akan diambil daripada mereka. Pada masa itulah mereka berpuasa. Tidak ada orang menampal pakaian lama dengan seperca kain baru. Kerana tampalan itu akan mengencut lalu mengakibatkan koyakan yang lebih besar. Demikian juga tidak ada orang menuang wain baru ke dalam kirbat kulit yang lama. Jika dia berbuat demikian, kirbat itu akan pecah dan rosak, lalu wain itu akan terbuang. Wain baru harus dituang ke dalam kirbat kulit yang baru juga, supaya kedua-duanya tetap baik. Sementara Yesus berkata-kata dengan para pengikut Yohanes Pembaptis, seorang ketua rumah ibadat datang berlutut di hadapannya dan berkata, Anak perempuan saya baru sahaja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkan tangan padanya, supaya dia hidup semula. Yesus bangkit lalu pergi bersama dengan dia. Pengikut-pengikut Yesus pun ikut serta. Kemudian, seorang wanita yang selama 12 tahun menghidap penyakit pendarahan teruk yang berkaitan dengan haidnya, menghampiri Yesus dari belakang lalu menyentuh hujung jubahnya. Wanita itu berkata dalam hati, Asal sahaja aku menyentuh jubahnya, tentu aku akan sembuh. Yesus berpaling dan nampak dia. Yesus berkata kepadanya, Teguhkanlah hatimu, anakku. Kerana kamu percaya kepadaku, kamu sembuh. Pada ketika itu juga, wanita itu sembuh. Apabila Yesus tiba di rumah ketua itu, dia melihat para pemain muzik berkabungan dan semua orang di situ kecoh. Dia berkata, Keluarlah kamu semua. Anak ini tidak mati, dia hanya tidur. Mereka mula mentertawakan Yesus. Tetapi sebaik sahaja mereka keluar, Yesus masuk ke dalam bilik anak perempuan itu, lalu memegang tangannya. Anak itu pun bangkit. Berita ini tersebar ke seluruh daerah itu. Yesus meninggalkan tempat itu. Ketika dia sedang berjalan, 2 orang buta mula mengikut dia. Mereka berseru, Hai anak Daud, kasihanilah kami. Apabila Yesus masuk ke dalam rumah, kedua-dua orang buta itu menghampiri dia. Yesus bertanya kepada mereka, Percayakah kamu bahawa aku boleh menyembuhkan kamu? Ya, Tuan. Jawab mereka. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, Kerana kamu percaya, berlakulah apa yang kamu harapkan. Lalu mereka dapat melihat. Yesus berpesan kepada mereka dengan tegas, Jangan beritahukan hal ini kepada sesiapa pun. Tetapi mereka pergi dan menyebarkan berita tentang Yesus ke seluruh daerah itu.
Apabila kedua-dua orang itu pergi, beberapa orang membawa seorang bisu kepada Yesus. Orang itu bisu kerana dirasuk roh jahat. Sebaik sahaja roh jahat itu diusir oleh Yesus, orang itu mula bercakap. Semua orang hairan melihat hal itu. Mereka berkata, "Belum pernah kami saksikan peristiwa serupa ini di Israel." Tetapi orang Farisi berkata, "Ketua roh jahatlah yang memberikan kuasa kepada Yesus untuk mengusir roh jahat." Demikianlah Yesus pergi dari satu bandar ke bandar lain dan dari satu pekan ke pekan lain. Dia mengajar di rumah ibadat dan mengkabarkan berita baik bahawa Allah akan memerintah. Dia menyembuhkan orang daripada berbagai-bagai penyakit. Apabila dia melihat orang ramai itu, dia mengasihani mereka kerana mereka risau dan tidak berdaya seperti kawanan domba tanpa gembala. Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Tuaian sungguh banyak, tetapi penuai hanya sedikit. Berdoalah kepada pemilik tuaian itu supaya menghantar pekerja untuk mengumpulkan tuaian." Matius 10. Yesus memanggil 12 orang pengikutnya, lalu memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan segala macam penyakit. Inilah nama 12 orang rasul itu: Simon yang disebut Petrus dan saudaranya Andreas, Yakobus dan saudaranya Yohanes, iaitu anak-anak Zebedeus, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius yang dahulunya pemungut cukai. Yakobus, anak Alfius dan Tadius. Simon, si Patriot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus 12 orang rasul itu dengan petunjuk seperti berikut. Janganlah pergi ke daerah orang bukan Yahudi atau bandar orang Samaria. Pergilah kepada orang Israel yang seperti domba yang sesat. Pergilah dan kabarkanlah bahawa tidak lama lagi Allah akan memerintah. Sembuhkanlah orang yang sakit, bangkitkan orang yang mati. Sembuhkanlah orang berpenyakit kulit yang mengerikan dan usirlah roh jahat. Kamu sudah menerima kuasa ini dengan percuma, maka lakukanlah semuanya tanpa meminta bayaran. Janganlah bawa wang emas, perak ataupun tembaga. Janganlah bawa beg sedekah, atau baju ganti, atau kasut, atau tongkat dalam perjalanan kamu. Seorang pekerja layak menerima apa yang diperlukannya. Apabila kamu tiba di suatu bandar atau pekan, carilah seorang yang rela menyambut kamu. Tinggallah dengan dia sehingga kamu meninggalkan tempat itu. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berikanlah salam. Jika orang di rumah itu menyambut kamu, biarlah salam sejahtera kamu itu tinggal dengan mereka. Tetapi jika tidak, tariklah balik salam kamu itu. Jika ada rumah atau bandar yang tidak mahu menyambut atau mendengarkan kata-kata kamu, tinggalkanlah tempat itu dan kebaskanlah debu daripada telapak kaki kamu. Ingatlah, pada hari kiamat, Allah akan lebih mengasihani penduduk Sodom dan Gomora daripada penduduk bandar itu. Dengarlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Kamu harus waspada seperti ular dan tulus hati seperti burung merpati. Berjaga-jagalah, kerana ada orang yang akan menangkap kamu dan membawa kamu ke mahkamah. Dan kamu akan disesa di rumah ibadat mereka. Kamu akan diadili di hadapan penguasa dan raja kerana kamu pengikutku. Dan kamu akan mengkabarkan berita baik daripada Allah kepada mereka dan kepada bangsa yang tidak mengenal Allah. Apabila kamu diadili, janganlah khawatir tentang apa yang hendak kamu katakan atau bagaimana kamu harus mengatakannya. Apabila tiba masanya, kamu akan diberitahu apa yang harus kamu katakan. Kata-kata yang akan kamu ucapkan itu
bukan kata-kata kamu sendiri, tetapi kata-kata itu daripada roh bapa kamu yang berkata-kata melalui kamu. Orang akan mengkhianati saudara sendiri supaya dibunuh. Bapa pun akan berbuat demikian terhadap anak-anak. Anak-anak akan melawan ibu bapa, lalu menyerahkan mereka supaya dibunuh. Tiap-tiap orang akan membenci kamu kerana kamu pengikutku. Tetapi sesiapa bertahan sehingga akhir akan diselamatkan. Apabila kamu dianiaya di suatu bandar, larilah ke bandar lain. Ketahuilah bahawa Anak Manusia akan datang sebelum kamu dapat menyampaikan ajaranku di semua bandar di Israel. Tidak ada murid yang lebih besar daripada gurunya, dan tidak ada hamba yang lebih besar daripada tuannya. Seorang murid haruslah puas hati menjadi seperti gurunya, dan seorang hamba haruslah puas hati menjadi seperti tuannya. Jika ketua keluarga diberikan nama Beelzebul, tentu anggota keluarganya akan diberikan nama yang lebih buruk lagi. Janganlah takut akan manusia. Apa yang tersembunyi akan dinyatakan, dan tiap-tiap rahsia akan didedahkan. Apa yang aku katakan kepada kamu secara sulit, hendaklah kamu ulangi di hadapan orang ramai. Apa yang dibisikkan di telinga kamu, umumkanlah seluas-luasnya. Janganlah takut akan mereka yang membunuh badan, tetapi tidak berkuasa membinasakan roh. Tetapi takutlah akan Allah yang berkuasa membinasakan baik badan maupun roh di dalam neraka. Kamu dapat membeli 2 ekor burung pipit dengan mata wang yang paling kecil. Meskipun demikian, tidak seekor pun jatuh ke tanah tanpa persetujuan bapa kamu. Rambut di kepala kamu pun sudah dihitung semuanya. Oleh itu, janganlah takut. Di sisi Allah, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Sesiapa mengaku dirinya pengikutku di hadapan umum, aku pun akan mengakui dia di hadirat Bapa-Ku di surga. Tetapi sesiapa menyangkal aku di hadapan umum, aku pun akan menyangkal dia di hadirat Bapa-Ku di surga. Jangan menyangka bahawa aku membawa kedamaian ke dunia ini. Aku tidak membawa kedamaian, tetapi pertentangan. Aku datang untuk menyebabkan anak lelaki melawan bapa mereka, anak perempuan melawan ibu mereka, dan menantu perempuan melawan ibu mentua mereka. Demikianlah, musuh terbesar seseorang ialah anggota keluarganya sendiri. Sesiapa yang lebih mengasihi bapa atau ibunya daripada aku, tidak layak menjadi pengikutku. Demikian juga sesiapa yang lebih mengasihi anak lelaki atau anak perempuannya daripada aku, tidak layak menjadi pengikutku. Sesiapa yang tidak mahu memikul salibnya dan mengikut aku, tidak layak menjadi pengikutku. Sesiapa yang mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidup sejati. Tetapi sesiapa kehilangan hidupnya kerana dia pengikutku, akan memperoleh hidup sejati. Sesiapa yang menyambut kamu, menyambut aku juga. Dan sesiapa yang menyambut aku, menyambut dia yang mengutus aku. Sesiapa yang menyambut seorang pesuruh Allah, kerana dia pesuruh Allah, akan menerima pahala seorang pesuruh Allah. Sesiapa yang menyambut seorang baik kerana orang itu baik, akan menerima pahala seorang baik. Ingatlah, sesiapa yang memberikan minuman walaupun hanya air sejuk kepada salah seorang pengikutku yang paling hina kerana dia pengikutku, akan menerima pahalanya.